Jadi yang tu yang saya sampai hari ni saya tak faham, kenapa ada orang yang pakai macam ustaz ni tapi nak reject ni. Bukan saja nak reject, nak suruh orang lain pun reject juga. Kalau hang seorang nak reject, ikut suka hang lah. Nak marah ustaz tu. Dia persoalan ni sama je. Kurang sikit marah. Jadi Cikgu Mi, tolong sikit Cikgu Mi. Saya rasa kalau orang hak yang jenis benda mudah jadi pergi cikgu pergi sikit. Cikgu banyak kawan dengan orang kampung, orang Bangladesh. Buku Madani itu ada dua benda yang disebut. Satu yang bersifat mikro, jadi dasar-dasar besar dan satu lagi yang bersifat mikro. Yang 36 tu yang Dato' Azir baca tu ada yang bersifat dasar juga, macam tindakan dia nak melihat semula kementerian-kementerian, fungsi kementerian-kementerian ni dan berkaitan antara itu dia dah buat satuan dah. Dia dah buat. Kemudian ada yang bersifat sangat khusus, macam kita nak wujudkan pusat kreatif di kawasan desa supaya orang desa ni akan jadi lebih kreatif dan sebagainya. Jadi maksudnya dalam Madani itu kita kata sementara dia konsep tetapi dia juga meletakkan prinsip, lepas itu dia letak program-program yang khusus. Tapi seperti yang disebut dalam Madani itu, dia akur, Anwar Ibrahim dia akur, dia kata Madani yang ditulis ini tidak sempurna dan sangat terbuka kepada cadangan-cadangan. Jadi itu yang cantiknya, maknanya dia pun akur bahawa kalaupun kita kata benda tu tak sempurna, tetapi Anwar sebut kata kita sangat bersedia untuk mendapat input cadangan-cadangan. Jadi saya kira orang yang mengkritik dan juga mengatakan Madani ni seperti yang tadi disebutlah, Quran tak disebut padahalnya ada, dan dia tidak bersifat berasaskan Islam padahalnya sangat kuat. Jadi saya kira itu datang daripada penyakit lah ni, penyakit yang orang kata dah dia anggap kerajaan yang ada ni sebagai musuh, jadi buat kok mana pun cadang kok apa pun dia rasa tak betul semua dan perlu ditolak. Saya tambah sikit lah Tuan Aziz tentang tadi Tuan Aziz sebut tentang merajinkan rakyat, mengupayakan rakyat. Saya kira inilah yang menjadi antara perkara yang semacam program pembangunan insan kita ni tak lepas. Di peringkat sekolah, di peringkat universiti, kita nampaknya gagal melahirkan manusia yang dalam bidang apa pun tetapi dia mempunyai sifat itu, sifat rajin itu. Di dalam Madani ada satu nilai namanya inovasi. Inovasi itu merujuk kepada kreativiti. Kreativiti itu merujuk kepada kerajinan kita nak berfikir kuat, berfikir secara terbuka, mencari pengalaman orang lain. Yang tadi Dato' Aziz sebut tadi, Menteri Pertanian sebut tentang mari kita belajar dengan Indonesia. Kita tengok bagaimana di Jepun, bagaimana di Korea. Jadi maknanya inovasi itu makna belajar juga daripada orang lain. Tetapi nampaknya kita ada penyakit. Satunya angkuh, yang keduanya menafikan benda yang baik. Jadi kok mana pun kalau nak gerak orang yang jenis ini memang tak jalan. Tetapi saya kira apa yang Anwar Ibrahim sebut tu secara umumnya, saya tadi terlewat ni Dato' Azir dengan Ustaz Tahir, saya hadir di program Anwar untuk flat PTR, program rakyat lah, perumahan rakyat ini, dan dia berucap, saya dapat bertemu dengan dia dan ternyata kita dapati bahawa apa yang Anwar nak buat dalam Madani tu dia memang grounded betul. Kan dia tadi dia datang, dia tengok flat tu, okey, dia tengok dia chart, lepas tu dia kata kita mesti ada priority. Apa sebenarnya rakyat ni perlu, bukan dia suruh cat bangunan. Dia berkata kami tidak ada pusat untuk niaga. Kemudian apa lagi, dia kata kami punya longkang ni selalu sumbat. Lepas tu apa lagi, di ni tepi sungai ni nampaknya menjadi banjir, jadi nak buat. Jadi Anwar respon. Bila Anwar respon tu tadi, bila ada interaksi dengan masyarakat tadi, nampak bahawa Madani ini bukan konsep dia. Madani ini betul-betul menangani isu yang spesifik. Dan ini yang saya kira ada rakyat ataupun ada pihak yang nampaknya dia nak nafi juga kok mana pun Madani ini ada hanya satu benda yang kata ni takkan berjaya. Jadi pandangan saya akhirnya Dato' Azir ialah
saya bersetuju sangat. Kalaulah macam Ustaz sebut tadi, bahawa kita mesti mengajar kerajaan Kedah kita ni, atau kita kena tegak dia bahawa kena akur kepada prioriti atau aulawiyat. Aulawiyat dalam pembangunan itu apa? Dalam aulawiyat ni ada dua. Satu, antara dua keburukan kita ambil keburukan yang ringan. Tapi antara dua kebaikan kita ambil kebaikan yang lebih. Jadi bila dia desak untuk nak buat juga kapal terbang, padahal ayak tak selesai. Jadi maksudnya antara dua tu mana yang utama? Sudah tentu ayak, bukannya lapangan terbang. Jadi di sini saya kira tak ada benda tu, tak ada dalam minda pemimpin Kedah ni. Saya tak tahu pasal apa. Dia punya, macam saya baca lah Dato' Aziz punya komen dalam FB kan, bila kita kata ayak tak cukup, jadi kita ugut, okey, hampa tak bagi duit, kami tebang hutan, lepas tu kami lengkong pula sungai. Jadi maknanya seolah-olah tak serius betul nak menentukan yang mana yang utama, dan kita nak tentukan keutamaan itu untuk rakyat yang betul-betul memerlukan itu, bukan kerana kita nak dapat port yang paling sibuk di dunia, kita nak korek nadir, kita jadi kaya-kaya trilion, tapi sebenarnya tak jadi apa pun, bukan bergerak apa pun, yang rakyat duk laun kat ada ayak, kami tak ada ayak ni. Itu saya punya pandangan, Dr. Aziz. Okey, terima kasih cikgu. Sebenarnya banyak benda yang kita nak ni, masa kita pun terhad. Saya mungkin ada sedikit lah kita nak bagi ruang. Mungkin ada di kalangan yang online sekarang ni kan. Saya nampak macam ada Dr. Abdul Rahman sana tu. Dalam skrin saya ni ada nama Dr. Rahman, ada nak respon apa-apa kan? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak respon tentang pertanian tadi. Bila saya pun dengar juga ucapan kita punya senator semalam di Dewan Negara. Senator Husin Ismail. Saya bagus dia, ucapan dia bagus. Saya dengar ucapan dia tu, saya pun terpanggil juga untuk bila Datuk Hazir bercakap tadi tentang pertanian tu. Jadi saya melihat dia di negara kita ni, sebagaimana yang sebut tadi, kalau Indonesia 300 juta boleh mengeluarkan padi ataupun beras untuk keperluan sendiri, malah ekspor. Indonesia ada ekspor beras-beras tertentu ke luar negara. Sebab saya ada teman-teman saya di Sukamari dan juga di beberapa tempat yang mereka buat padi-padi jenis yang dikatakan high grade, mereka ekspor premium lah, yang premium. Ya, premium price mereka ekspor. Saya tak tahu tu. Dekat negara-negara di Europe dengan harga yang tinggi. Jadi masalah kita ni bukan masalah kita tak cukup tanah. Kita dah cukup tanah. Cuma sekarang ni masalahnya ialah tumpuan kepada sektor pertanian tu tidak diberi perhatian. Saya pada tahun 2018 kesempatan saya lah menjadi pegawai khas MB. Saya menghabiskan masa yang banyak di lapangan. Saya cuba mengkaji bagaimana sebenarnya terhalangnya sektor pertanian ni. Jadi bila saya tengok umpamanya taman makanan, pengeluaran makanan, Jabatan Pertanian, kita ada 4 pusat pengeluaran tanaman tu. Tapi bila saya tengok satunya contoh di Bukit Perak di Pendang. Saya masuk tengok pasal pusat tanaman, pengeluaran tanaman ni sepatutnya dia boleh keluarkan cash crop ataupun benda-benda tanaman-tanaman yang tanaman kontan. Tanaman kontan. Tanaman kontan maksudnya sayur, jenis-jenis sayur, jenis-jenis yang kita makan hari-hari lah. Tiba-tiba saya tengok dalam tu ada tanam nangka. Jadi saya kata macam mana, patutnya kena ada prioriti lah. Begitu juga kita tengok di Gajah Mati, tempat Datuk sendiri, saya kata situ hanya ditanam dengan jagung ya. Kita lalu lalang kita tengok jagung saja. Tapi banyak kawasan tidak ni kan. Begitu juga saya pergi di beberapa tempat lah, ada 4 tempat di Kedah ni. Bila saya melawat, saya tengok ini tanah-tanah yang dikhaskan untuk pengeluaran pertanian. Jadi saya sempat itu cuba bentangkan, kita panggil Kedah Saradiri. Kedah Saradiri tahun 25. Maksudnya
kenapa kita perlu ambil sayur-sayuran daripada Kembangan Highland untuk masuk Kedah, padahal kita boleh buat semua itu sendiri sebab kita ada tanah banyak. Satu lagi tanah di Bukit Kurung Hitam di sebelah Padang Terap tu ada lagi. Kita punya ni saya pun pergi tengok. Semua benda-benda tu terbiar saja. Jadi ini begitu juga dengan pengeluaran lembu. Lembu ni saya pergi tengok Padang Ragut. Padang Ragut ni seolah terbiar. Malah ada Padang Ragut yang telah pun orang kampung ceroboh terus dapat kepada orang kampung. Umpamanya lah, saya boleh bagi contoh satu di Cembara Sik. Hak ni terus dapat kepada orang kampung. Maksudnya begitu juga di Bukit Selambau. Ada beberapa tempat lagi lah yang saya pergi melawat, saya tengok benda ni tidak diberi perhatian. Oleh kerana itulah saya mencadangkanlah kalau siaran ni didengar oleh menteri kita, semua saya nak beritahu menteri kita, Kementerian Pertanian ni kalau nak melakukan perubahan, pegawai-pegawai dia kena turun ke padang 70%. 30% dia di pejabat. 30% di pejabat, 70% mesti turun di padang. Mesti melawat kawasan-kawasan sama ada padi ke kawasan ni. Jadi mereka kena buat laporan-laporan tentang prestasi pertanian kita. Umpamanya kawasan padi lah, kawasan padi. Sekarang ni Doktor, nanti insyaAllah tadi doktor sebut sekiranya kita punya perbincangan ini didengari oleh Menteri Pertanian, saya nak macam ni, kita suara ni maknanya kita nak menyampaikan suara-suara rakyat seperti macam Dr. Abdul Rahman ni, suara rakyat cerdik yang boleh berfikir. Kami akan hantar video klip ni kepada Menteri Pertanian melalui pegawai khas dia supaya Menteri Pertanian dengar. Jadi walaupun kita tak jadi wakil rakyat, suara kita akan didengari oleh pemimpin-pemimpin yang boleh berfikir cara baru, cara madani mengatasi masalah rakyat. Jadi saya nak sebut di sini nak wrap up lah Ustaz nanti pasal kita ada banyak lagi sebenarnya. Banyak isu, banyak perkara yang dalam tajuk kita ni kita kata madani, Malaysia madani boleh menyantuni masalah rakyat Kedah. Tetapi ada syarat dia, ada cara dia Ustaz. Jadi apa yang disebut oleh Dr. Brahman tadi tentang pertanian sudah pasti. Kita negeri Kedah tidak ada pilihan lain iaitu menumpukan kepada pengeluaran makanan. Yang utamanya padi. Lepas tu dia boleh pi lagi. Hal lain-lain. Saya ingat kita lupakanlah cerita-cerita airport, stadium. Lupakanlah. Benda tu bukanlah nak kata tak ni, tapi lain kali Ustaz. Lain kali lah kita letaklah prioriti nombor berapa, besok kita dah selesaikan masalah ni. Tetapi saya nampak bila ada suatu pendekatan yang orang sebut gedebe apa dia panggil arrogant, kita kata arrogant. Saya mengaji sekolah tu, cikgu kata don't be arrogant, jangan act arrogant ni maknanya kita mendabik dada, kita tahu semua, hang duk tepi aku pandai tentang subjek. Cengeng. Saya jarang guna perkataan tu, cengeng. Hanya dengan cengeng. Jadi kita sebenarnya dalam kaedah madani ni sebenarnya ialah bertamadun. Bertamadun maknanya beradab. Jadi saya nak cadangkan negeri Kedah ni kan. Untuk negeri Kedah yang cerdik-cerdik, yang boleh berfikir. Ramai orang Kedah yang cerdik ni. Pada satu masa tu saya tengok ada 7 orang pegawai PTD kanan. PTD tingkat tertinggi tu jadi ketua setiausaha daripada Kedah. Saya bilang daripada Ian ada, daripada Baling ada, daripada Sik ada, Sungai Petani, Kulim. Orang Kedah. Maknanya orang Kedah ni cerdik-cerdik. Jadi jangan memperbodohkan rakyat Kedah dengan cerita-cerita dongeng, menyuburkan fitnah, kebencian. Kita nak didik ataupun kita nak ajak rakyat ni supaya hidup aman, damai, dapat berkat. Singkatannya adab Ustaz. Jadi mari kita mencipta satu keadaan Kedah beradab, sopan santun. Kalau kita tak setuju pun dengan penuh beradab.
Jangan duk bang, tak setuju dengan jiran duk maki. Tak setuju dengan cikgu, kita boh dia, apa nama ni, hang label dia, kita label dia, kita bagi brand dia. Hang tak terpakai, hang kolot, hang outdated, hang tahu apa. Jadi branding ataupun melabelkan orang ni satu masalah yang sangat besar dalam masyarakat kita, Ustaz. Jadi saya menceritakan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ni. Oplah kalau Ustaz kata contoh, buat rumah banjir pun tak boleh selesai-selesai, duk kelitin kot tu je, tak tahu nak buat macam mana. Lepas tu nak uruskan hutan pun tak tahu macam mana, pergi duk tebang tak tahu halah sampai banjir, koh ayak turut. Habis tak tempat dia panggil LRA tu, loji rawatan air tu pun habis tersumbat. Kawasan kilang di Kulim terjejas. Jadi pemikiran atau kaedah yang macam ni jadi dicacah merbak. Yang saya pelik tu kan, ada sekumpulan pemimpin, tapi yang dia cakap tu seorang je, yang lain tu jadi dulu mana? Jadi pak turut ke apa? Jadi bukan tak cerdik. Jadi kawan-kawan saya juga saya kenal cerdik, tapi dipengaruhi oleh seorang yang tadi tu cengeng tadi tu. Dia menggambarkan diri dia seorang panglima perang yang perkasa. Jadi saya ingat tak sampai terang mana. Saya duk fikir, Ustaz, negeri kita ni kaya tak mana, katalah ada lumbung emas lah. Di tepi rumah kita ada lumbung emas. Kaya sangatlah negeri Kedah ni. Bukan berbilion, memang tak tahu nak sebut, melana lah orang kata kan. Kalau Tok Wan saya dulu, kalau dia kata rata banyak ni melana ni pun dia benang ni pun kan. Melana macam mana pun kita sebenarnya memerlukan orang lain. Jiran kita mungkin memerlukan kepakaran daripada negeri Perak. Kita memerlukan nasihat daripada orang negeri Perlis. Kita memerlukan keupayaan keuangan daripada negeri Pulau Pinang contoh. Jadi yang dikatakan Persekutuan Tanah Melayu tu adalah gabungan negeri-negeri yang kecil-kecil ni. Sana kuat sikit, yang ni kuat ini kuat pertanian, ini kuat industri, ini kuat, gabung. Itulah Malaysia. Dan itulah Malaysia madani yang kita nak. Bukan bangkit pagi duk maki orang tu, keling, cari musuh, hamai sini, hang nak lawan macam ni. Bukan macam tu. Saya rasa kalau pemimpin kita tak nak berubah, kita cari pemimpin baru, Ustaz. Saya rasa ada kita cari yang baru. Kita cari yang mau berubah, yang mau bersama-sama dengan madani. Kan? Jadi benda yang orang nak buat tu elok, kita sokonglah. Kalau kita kata tak cukup, okey. Tak cukup ni. Nak tambah lagi tahun ni tak elok ni. Penyuruh ni tak elok. Tak apa, kita perbaik penyuruh tu. Kalau kita kata kita nak buat tapi nanti sat. Itu keutamaan. Jadi perbezaan dari segi keutamaan ni, benda ni dia apa? Muamalah, Ustaz kan. Benda-benda yang fiqh. Fiqh pun kalau kita, saya tak tahu lah Ustaz ada sebelah saya ni boleh betulkan. Fiqh ni kalau ikut yang saya baca lah pembacaan saya yang tak ni orang kata apa, tak banyak ni, yang sangat terhad ni, Imam Syafi'i sendiri kan dalam fiqh pun dia masa dia duduk di Iraq lain, bila dia pergi sana dia tengok suasana baru, dia punya fatwa dia berubah. Jadi itu soal fiqh, soal muamalat. Dalam soal muamalat pun kita bukan satu mazhab. Bayar zakat kalau ikutkan kita kena bayar beras tu, tapi lah kita bagi duit, pasal apa kita boleh terima? Perbezaan itu ibadat juga. Yang tak boleh berubah adalah akidah. Benda yang sudah qat'i, sudah tetap, yang tidak boleh berubah, tidak boleh dipertikaikan, itu semua ulama sepakat. Allah itu satu. Quran itu jadi rujukan, sunnah hadis sahih menjadi sumber rujukan. Lain lepas hebat tak mana pun, serban sak tak mana pun, Ustaz, kita boleh tanya, betul ke ni? Boleh ke buat ni? Kan, jadi boleh bincang, tapi cara kita bincang tu beradablah. Janganlah asal kita tak setuju, kita duk pibuh kata hang begitu, hang begini, hang tak boleh masuk syurga. Bila hang itu kerja Tuhan. Jangan ambil alih kerja Allah Taala. Kadang-kadang kita Ustaz terlajak, Ustaz. Noh. Atas semangat tu kan kita kata, orang macam hang ni tak ada chance masuk syurga. La ilaha illallah. Mana hang tahu esok dia bertobat? Kita yang macam ni tu tak tahu pasal nak mati, jadi lebih lain, na'udzubillah. Benda boleh berlaku. Jadi perkara-perkara yang macam ni lah, Ustaz, kadang-kadang kita terlalu semangat kan. Kita ingat kita yang betul, kita keh orang lain pergi tepi, hampa tak ada chance. Aku dengan kawan-kawan aku je akan duduk masuk syurga. Hampa ni tak tahu nak duduk tak mana lah. Jadi pendirian macam ni, Ustaz, merosakkan hubungan kita dalam masyarakat.
Kan kadang-kadang bila kita dah label orang tu, kita tengok orang tu, dia jadi imam. Aku bicara masjid lain. Kan? Jadi perkara yang macam ni kadang-kadang dipandang remeh. Jadi saya nak simpulkanlah Ustaz, masalah kita banyak yang ada lah pun tak selesai lagi, yang nak main kita tak tahu macam mana lagi. Sebab keadaan ni hari tu kita diuji dengan Covid. Hak nak main ni kita tak tahu. Mudah-mudahan kita jangan minta Ustaz, kita tak minta tapi kita tak tahu. Kita dulu-dulu kita tak pernah dengar benda-benda yang kita tak pernah dengar dulu-dulu lah ni ada depan mata kita. Jadi eloklah kita bulan puasa ni berhati-hati, bermuhasabah, berpada-padalah nak berkelahi pun, kan? Boleh berbeza pendapat. Tapi bukanlah berkelahi. Berbeza pendapat itu lumrah di kalangan para sahabat pun berbeza pendapat. Di kalangan para ulama pun berbeza pendapat. Tapi yang cantiknya bila berbeza pendapat kita raih berbeza tu. Kita berdekat benda-benda yang kita sepakati dan bertasamu ataupun bertolak ansur dalam perkara yang kita berbeza. Dan kita tak boleh berbeza pendapat dari segi akidah. Kata Tuhan satu ke? Dua kot? Tak boleh. Itu benda-benda yang tu clear, tak ada. Saya rasa tak ada dari segi berbeza. Adalah ajaran sesat yang kata ada Nabi lagi tu sesat. Tapi yang tu tak banyak, yang tu boleh diatasi. Yang ni yang kita duk beza lah ni Ustaz, kan? Dari segi politik ni teknikal. Politik adalah kaedah untuk mentadbir negara. Kan? Kita susunlah bagi elok. Bila rakyat pilih, sekarang ni rakyat pilih parti ni, buatlah, gunalah segala keupayaan, kepakaran, rojoklah, nak rojok mana pun. Nak rojok barat ke, timur ke, rojok. Kan? Jadi jangan jadi masalah. Ni kadang-kadang kita tengok, bila nak rojok sini, komunis. Nak rojok ini. Dia macam tu Ustaz. Curiganya terlalu tinggi, sikap curiga, perasaan curiganya terlalu tinggi sampai satu peringkat kalau orang lain buat tak boleh, aku saja boleh buat. Ini penyakit Ustaz. Sebab kita pun tak boleh sebenarnya, kan tak? Kita kadang-kadang kita duk harap, contohlah saya tengok baru ni, kita mengharap Allah, kita nak kata kita lantik seorang tu, contoh kita lantik Perdana Menteri lah. Sekarang ni rakyat dah pilih tu, dah agung pun dah setuju dah lantik Perdana Menteri. Aku nak hang buat macam ni, hampir muka tak masuk, tak apa, hang tak pakai. Hampir duk kawan dengan KPN ni apa ni, tak boleh pakai. Hang begini, ni hang lantik orang ni aku tak kanan, hang tak boleh. Jadi seolah-olah kita ni macam nak diktit ni. Nak macam mengarahkan Perdana Menteri tu buat 1, 2, 3, hang tak buat macam ni, hang tak pakai. Padahal kawan tu dia ada pengalaman, dia ada ilmu dia ada pertimbangan dia. Jadi bila dia buat keputusan, maknanya dia sudah mengambil kira resiko politik. Takkan dia hang buat macam ni, hang kalah ni. Mustahil. Bila dia buat satu pertimbangan, satu keputusan, dia tak fikir dia nak kalah, nak menang ke nak kalah untuk pilihan yang akan datang. Kan? Tak cerdik lah. Takkan orang semua orang cerdik bakal, tapi kadang-kadang dia terlajak cerdik, tak boleh tumpang. Cerdik tumpang. Kita orang cerdik ni kita nak tumpang, kan? Yang alim pun kita nak tumpang. Nak tumpang jadi imam, baca sedap sikit, baca banyak ayat sikit. Kalau macam saya ni Ustaz, 5 waktu saya patah balik ayat yang kedua, ayat yang sama. Ya. Sudut. Jadi masing-masing maknanya kita nak rojok apa tu, orang ni nak berpakat pandangan. Kita bukan masa dulu, saya teringatlah masa saya kerja dulu ada satu perkataan Ustaz. Dia kata masa kerajaan tahu semua sudah berlalu. Itu Melayunya. Orang putihnya Ustaz, saya terjemah Ustaz. Ustaz boleh cakap orang putih tak? Tak boleh. Arab, okey. 1, 2 tu boleh lah Ustaz. Dia kata the day government knows all is over. Masa kerajaan, pemimpin tahu semua sudah berlalu. Libat terus dengan rakyat sangat penting. Pandangan rakyat penting.
Dan inilah yang sedang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia buka seluas-luasnya. Dia ada masa di Parlimen tu 30 minit setiap hari Selasa. Datang. Tanya, nak tanya apa? Tak puas hati, tanya. Datang. Wakil yang kita lantik itu pergi tanya. Kalau wakil yang kita lantik itu tak pergi tanya, kita cari dia. Kami undi untuk tanya Perdana Menteri. Kami harap hang jadi Perdana Menteri. Tapi kalau hang tak jadi Perdana Menteri, hang duduk dalam tu, masa Perdana Menteri dah ada kat situ, hang tanya pasal apa tak buat ni? Pasal apa buat lagu ni? Pasal apa buat lagu ni? Pasal apa pergi Mekah tak masuk dalam Kaabah? Tanya. Ini dah tak main. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya tuan-tuan, kita berusaha untuk perbaikan. Islah. Tujuan ini adalah untuk islah, iaitu islah mastata'tum, membuat perubahan sedaya mungkin, setakatnya semampu yang kita boleh. Usahalah semasa kita diberi duduk di tampuk tu. Jangan ni ada setengah ni nak panjang je Ustaz. Betul nak tutup lah. Ada setengah pegang jadi itu jadi ini. Duk kalut apa? Dia pegang dia lari. Tak ada. Jadi Kita pegang, masa pegang jawatan tak buat tak mana pun. Tak ada juga lah dia. Bila tak pegang, oi kena buat tu, kena buat ni. Oh itu tak betul, yang ni tak betul. Jadi saya rasa inilah, kalau kita pun berfikirlah, kita pun nak tanya jugalah. Awaklah jadi lagu ni pemimpin kita. Sebenarnya apa tujuannya? Nak kata perasaan hasadun dengki pun Ustaz. Jadi hati kami ni rakyat biasa ni, saya ni orang pencil. Kami duk tunggu tengok Isno. Mudah-mudahan negeri Kedah ni dapat pemimpin barulah di lepas ni raya negeri ni. Tak lama dah Ustaz katakan kan. Lepas raya ni pun. Jadi tuan-tuan minta maaf masa terhad, insya-Allah dalam platform ini bicara suara madani ni kita akan teruskan. Mungkin ada tokoh-tokoh lain juga kita akan jemput. Minta tuan-tuan beri sokongan, panjang-panjangkan maklumat yang dapat hari ini secara santai, tapi saya jadi pandangan daripada Ustaz Tahir, pendidik yang sangat berpengalaman dan masih lagi aktif, umur dalam puasa 70 lebih lah, dekat 80 masya-Allah. Saya kalau saya umur 80 saya pun tak tahu macam mana Ustaz. Jadi dengan Cikgu Azmi ni Presiden MAPIM ni tak sebut lah. Orang ceruk mana semua tahu. Jadi kemudian ni disebut teras. Jadi pandangan-pandangan mereka itu adalah pandangan daripada akar umbi. Rakyat kata sebut B40 ke B60 ke, tetapi itulah realiti rakyat yang sebenarnya sedang menunggu satu perubahan. Kita tak mau dah Ustaz ni berbalah dari segi istilah Ustaz. Ni gitu, ni nama ni, kenapa tak boleh nama ni, tak mau. Kita nak substan, isinya. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini di bulan Ramadan menjadi amalan. Jadi kita mohon ampun sekiranya kesilapan, dan insya-Allah kita teruskan usaha kita di bulan-bulan yang akhir ataupun di saat-saat akhir di Ramadan ini, supaya kita mendapat keberkatan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.